pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang hadir, rekan-rekan yang saya muliakan. Saya tengok semangat rakan-rakan dan bermula di Selangor ini. Rupa-rupanya pantang dicabar. Lagi hebat dicabar, lagi kuat dan semarak semangat rakyat. Lawan tetap. Tak perlu kita ulas banyak orang-orang yang meleter di perhimpunan. Mereka dalam keadaan terdesak. Dan rekan-rekan yang bicara tadi semuanya akui bahwa UMNO ini Perhimpunan Agung UMNO terakhir sebagai parti yang berkuasa. Dan saya setuju dengan saranan saudara YB Lim Kit Siang. Jangan gundah gulana, kerana selepas pilihan raya Datuk Seri Najib otomatis menjadi ketua pembangkang Parlimen Malaysia. Saya dalam beberapa hari yang lalu habiskan baca tentang kupasan baru tentang marhum Malik bin Nabi. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan. Dan Pakatan Rakyat yang diulas oleh Tuan Guru sebentar tadi bukan sekadar ambil alih kuasa, menjanjikan beberapa projek pembangunan dan keselesaan kepada rakyat. Kita menjanjikan perubahan, pembaharuan, dan ini mesti tercerna dari keyakinan kita. Kata almarhum Malik bin Nabi, inner struggle of conscience, dari keyakinan kita. Orang yang tidak ada keyakinan dan tidak peduli tentang akhlak, dia boleh hamut, dia boleh fitnah, sembrono, dia boleh curi 200 juta dan masing-masing pertahankan. Tak ada masalah. Ada bukti, ada balance sheet. 256 juta, 50 dan 6 juta geran hilang, disegah kepada keluarga menteri. Apa yang dijawab oleh Perdana Menteri, Menteri? Tak ada salah. Anak menteri pun nak berniaga juga. Ya. Sudah. Satu kesalahan melakukan salah guna kuasa. Dua kesalahan, pemimpin mempertahankan jenayah dan penyalahgunaan kuasa. Dan ini yang mesti dihentikan di negara kita. Wang siapa? Wang rakyat. Wang siapa? Kebanyakannya orang-orang Melayu. Itu pun tanpa segan dan malu. Mereka jerit dan mendabik darah. Kami pembela Melayu. Selamatkan Melayu. Melayu mana nak selamat dan diselamatkan? Melayu kaya, Melayu rakus, Melayu sombong, Melayu pemimpin-pemimpin UMNO tidak layak diselamatkan. Melayu ini harus dihumbankan dan diangkat Melayu. Negara ini negara kaya, bahkan bukan negara miskin. Ini harus meyakinkan kita. Laporan Ketua Audit Negara, kalau kita nak senaraikan ratusan kes. Tuan Guru Hadi Awang lagi tahu tentang Terengganu, stadium siap, stadium roboh. Itu satu contoh. Kita boleh senaraikan puluhan contoh, saudara. Tetapi malam ini, kalau kita manfaatkan waktu sekadar menyerang mereka, membongkar kelemahan-kelemahan yang umumnya diketahui, tidak cukup. Sebab itu saya nak ulangi pendirian kita dalam Pakatan Rakyat. Dan majoriti yang Melayu yang hadir, beberapa orang Cina juga hadir, ke wilayah Ping Tacehau, Melayu Bahau juga. Saudara-saudari Bandekam, apakah benar wacana yang
berlaku di kalangan pimpinan UMNO ini soal Melayu. Apakah benar yang nak dipertahankan itu raja-raja Melayu? Apakah benar Islam itu nak dimartabatkan? Apakah benar mereka ini nak mengangkat martabat dan kedudukan orang-orang Melayu, hak keistimewaan dan orang-orang Melayu? Tidak. Sastrawan negara Samad Said meluahkan seniman ini memang hebatnya kerana meluahkan citra rasa apa yang tercerna di dalam hati. Soal apa? Soal bahasa. Kita dikatakan tidak cukup Melayu, tapi saya nak ulang di depan pemimpin keadilan PAS dan DAP. Kita ambil alih Putrajaya. Kedudukan bahasa Melayu akan diangkat dan dimartabatkan. Tak pernah kita saksikan sejak kita merdeka. Ya. Untuk orang Melayu saja tidak, untuk setiap rakyat Malaysia. Malu kita sebagai satu bangsa. Sudah merdeka lebih dari setengah abad. Penguasaan bahasa masih hambar. Pemimpin-pemimpin bercakap bahasa cacamerba. Entah Inggris, tentang pukang, Melayu lagi segabut. Kempen bahasa Inggris pun. You must speak good English, you know. English very important. Dekat itu je. Kalau tepung bual dalam media, sebab itu saya pesan kepada Tan Sri Khalid. Ketika saya ini orang korporat, saya kata, bila kita kap dalam bahasa Melayu yang baik, nak ulang terjemah dalam bahasa Inggris. Tetapi jangan gunakan majlis rasmi merendahkan kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagaimana semua. Ini pendirian kita. Biar UMNO jerit sebagai pembela bahasa. Hak semua orang Melayu. Saya terima kasih kepada Saudara Kit Siap bagi penegasan yang begitu kuat. Tanya saya tak perlu. Kerana mereka telah lakukan. Beliau Tuanku Hadi Awang, kita telah menandatangani ikrar kita supaya jangan orang ungkit. Oh, belum berkuasa kamu janji, nanti besok kamu mungkiri janji. Maka kita metrai perjanjian ini. Termasuk soal hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra. Tapi Melayu ramai, termasuk beberapa pegawai. Tanya saya, dia takut. Datuk, macam mana ni Pakatan Rakyat kalau perintah Melayu, macam mana Melayu? Saya kata, Melayu sekarang ni macam mana? Ekonomi Melayu macam mana? Saya kata, balak puluh bilion ringgit pasir tak sekali di Selangor. Saya ucap terima kasih dan tahniah kerana kita selamatkan. Tetapi ini kecil. Balak yang hilang ini puluh bilion ringgit. Tetapi rakyat Dayak di Sarawak, Kadazan, Dusun, Murut, Bugis di Sabah, itu hidupnya merempat miskin. Tetapi datang di perhimpunan, merekalah jago Melayu. Ini yang disebut Jawa agama, Ronggo Warsito. Ronggo Warsito bilang, waras pak. Zaman Edan, yang bicara soal kita harus pertahankan kepentingan bangsa kita dan rakyat kita. Itu di antara yang merompak paling besar. Dan sebahagian dari kita terpedaya. Saudara percaya, orang Melayu terutama, Dayak atau Kadazan, kita tidak rugi kalau kita dapat tadbir dengan baik dan aman. Saudara di Selangor sudah tengok perubahan besar dalam tempoh 3 tahun. Tapi Selangor rata-rata negeri yang agak lebih lumayan, hasil yang lebih tinggi. Sebab itu saya selalu bandingkan dengan Kelantan. Kelantan sebelum hasil minyak
yang dirampas oleh UMNO Barisan Nasional, itu negeri yang relatif jauh lebih miskin. Tetapi rakyat masih boleh terima dan dukung pimpinan PAS, khususnya Tuan Guru Lim Abdul Aziz. Sebab orang tahu pemimpin ini tidak ambil bala, tak mencuri, tak merompak. Dia tahu yang ada sedikit itu kita agihkan dengan adil. Tes ujian pimpinan yang utama ialah soal kewibawaan, soal karakter, soal akhlak. Ini pemimpin bicara lantang. Datuk Najib pun saya kesian, dia cuba je nak ikut. Dia putih. Dia cuba. Tak payah. Tak payah. Kita akan menentang rasuah. Tak payah. Tentang aja. Ini bukan canang, tetapi laksanakan. Sebab itu isu pertama yang kita banggakan. Alhamdulillah. Kita puas hati? Belum. Depan dua menteri besar dan Tuan Guru Hadi Awang, bekas menteri besar, saya nak sebut. Kau tanya kita? Belum. Sebab kita ini striving for excellence. Kita nak capai kalau boleh lebih baik lagi. Dan ini ada hubungan dengan hijrah. Hijrah tu Nabi Muhammad SAW yang dirumuskan oleh dua tokoh guru kita. Itu apa? Kalau dibawa, tadi saya sebut tentang Malik bin Nabi, dia kata kalau masyarakat jahil itu apa dia? Itu orang-orang yang terperangkap dengan pemikiran ideas confined to the boundaries of the tribe. Jahiliyah ini tribal society. Jahiliyah ini faham perkauman yang sempit. Hijrah ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah Yathrib, Madinatul Nabi, Madinah Al-Munawwarah, itu disebut sebagai langkah membebaskan dari tribal mentality, paham perkauman kebangsaan yang sempit, kepada paham yang lebih universal. Kalau kita dalam Pakatan Rakyat, tekad kita, fahaman kita tentang hijrah itu meleburkan faham perkauman sempit, meleburkan rasa benci terhadap kaum-kaum. Ini yang dilakukan dalam hijrah. To free Muslim society from the jahiliyah influence of a tribal Quraysh mentality to the new universal brotherhood of men and women. Ini semangat hijrah. Ini kita hijrah rasuah juga. Macam saya sebut, bulan puasa sungguh-sungguh, iftar ramai, makan sedap. Tapi dalam bulan puasa indeks rasuah tak turun. Pergi haji. Bukan saya tuju pada siapa. Saya pun nak pergi haji juga dulu. Pergi haji. Pakai ihram. Kalau Malcolm X, Abdul Malik Syabas, Malcolm X tokoh, dia pergi, dia boleh tulis, seorang kulit hitam boleh tulis kepada kakak dia, my dear sister, saya berjuang di Amerika, saya bicara tentang kebebasan dan keadilan, saya belum pernah merasakan, sehingga saya pakai ihram. Anak raja, anak pekerja, anak ulama, seorang mahaguru, seorang biasa, kuli biasa, semuanya sama di mata Allah SWT dengan pakaian ihram. Maknanya ini yang disebut reform. Kalau nak transform, itu dia transformasi. Ini kalau kita pakai ihram tetapi masih balik dengan faham kelas, masih angkuh, masih zalim, masih rompok harta orang, masih fitnah dan khianat, apa makna ibadah yang sedemikian rupa? Sebab itu Quran, dan saya masih ingat dari zaman Habib itu saya selalu baca ayat tutup guru ingatkan saya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Menyampaikan dan menghayati. Test
dalam governance ini juga ialah pelaksanaan. Bukan betapa kuat jeritan kita memberantas rasuah, tetapi memastikan rasuah terkawal. Negeri boleh kaya. Abacha Nigeria, negara kaya, dia bawa keluar $20 bilion Amerika. Perompak. Hosni Mubarak, negeri Mesir. Sehingga ledakan rakyat, orang anggap dia tokoh hebat. Pakar ekonomi, Hosni Mubarak. Satu Mesir, Hosni Mubarak. TV3 Mesir, puji Hosni Mubarak. Wanita yang paling cantik, paling indah, paling pandai, paling baik, Suzan Mubarak. Kalau tengok televisyen TV3 Mesir, Mubarak, Suzan, Mubarak, Suzan. Tak ada orang lain. Itu dulu. Sekarang, bila Mubarak dihumban, jatuh, baru terbongkar rupanya seorang pejuang Mesir, kononnya pemimpin Mesir adalah perompak paling besar dalam sejarah moden Mesir. Sekarang ada perubahan. Sudah lihat pilihan raya satu demi satu, menyaksikan kebebasan digunakan untuk mengangkat wakil-wakil yang mewakili kepentingan mereka. Badan-badan Islam, gerakan Islam disiksa, pemimpin-pemimpin dihumban ke penjara, dibunuh. Tetapi 50 tahun selepas itu masih bangkit semula semangat, kekuatan suara umat Islam di Mesir, di Tunisia dan di negara-negara lain. Saudara-saudara, saya harap kita jelaskan apa program kita. Bila kita sebut islah, perubahan, seperti mana juga hijrah, saya rumuskan baru ini pendapat almarhum Ismail Faruqi yang kita katakan universal community, lepuhkan, matikan sehat perkauman yang sempit. Ada orang sebut mereka ini betul-betul nak pertahankan orang Melayu. Saya tak setuju. Ini hanya slogan. Betulkah mereka nak pertahankan orang Melayu? Saudara percaya pemimpin UMNO nak pertahankan Melayu? Ada orang Cina yang ingat pemimpin UMNO betul-betul. No, it is for their survival. Kalau betul dia nak pertahankan orang Melayu, dia tak benar tanah Melayu dirampas. Dia tak benar tanah kampung baru dijual dan dikelola seperti mana dicadangkan dalam Akta Kampung Baru. Ya. Tanah, satu-satunya kawasan tanah milik Melayu di Kuala Lumpur, itu pun nak diserah kepada Raja Nongci supaya kendali. Tanah Felda ratusan ribu hektar, itu pun nak serah kepada Isa Samad. Isa Pedai. Sudahlah. Sebab itu kita punyai program dan kita nak ingatkan negeri-negeri kita. Pertama, soal tata kelola yang baik, tata kelola kerajaan yang baik. Saya ingat kita harus juga hebahkan. Ya. 2 minggu yang lalu saya di Calcutta, Conference on Good Governance. Bulan depan, kalau tak ada apa-apa mahkamah ni, buku malahun juga, saya dijemput oleh Rajmohan Gandhi. Rajmohan Gandhi ini cucu pada Mahatma Gandhi. Cucu Mahatma Gandhi ini dia nak hidupkan balik semangat Mahatma Gandhi, kerana kata dia demokrasi tak ada makna kalau tidak ada kekuatan moral, kalau rasuah berleluasa, kalau rakyat miskin tidak dipedulikan, kalau ekonominya tidak dirakyatkan. Jadi Rajmohan Gandhi jemput saya ke Bombay, Pune, untuk sama-sama bincang tentang masa depan demokrasi dengan kekuatan moral. Dan dia mau ini, kata dia, voice of conscience. Dia cakap dengan saya, kata Anwar, saya kata I'm not an expert on the subject, tapi dia kata, Anwar, I want you to join me, participate in this mass campaign for democracy, but more important, for the struggle of conscience for the people against corruption and abuse of power. Very important ally in India. Bulan lalu saya dengan Azizah dijemput oleh Tayyip Erdogan ke Turki, Istanbul.
Saya duduk bincang ni 2 jam. Tentulah pertama dia tanya saya macam mana nampak boleh selamat ke daripada kes ni. Jadi kita you tanya lah, kawan you dalam teri. Tapi selain daripada itu kita bincang tentang Arab Spring. Satu yang sangat mengesankan saya ialah bila Tayyip Erdogan kata kepada saya, Anwar, saya cuba sedaya upaya saya pujuk pemimpin-pemimpin supaya terima perubahan. Cukup dengan penindasan, cukup dengan rasuah, hentikan ini semua, bagi hak dan kebebasan kepada rakyat. Dia berkejam dengan Muammar Gaddafi. Dia kata, tolonglah Tuan Muammar, bawalah perubahan, jangan tembak rakyat. Tak dengar, jatuh. Seminggu sebelum saya jumpa dia, dia jumpa Bashar Assad, Presiden Rusia, Presiden Syria. Dia kata, Hadrat Rais, wahai Tuan Presiden, tolonglah, jangan tembak rakyat kamu. Kami akan pertahankan kuasa kamu, tak apa, tapi biar terima perubahan. Rakyat nak apa? Pilihan raya yang bebas dan adil. Jangan buat pilihan raya tipu. Macam dulu pilihan raya masa Iraq pun pernah berlaku begitu. Ini yang benar berlaku. Keluarga sahabat saya dari Mosul, Sulaimaniyah, Mosul, dia pergi mengundi. Bila dia balik, dia bagi tahu ibu bapa dia, cukup, saya referendum, saya tidak mau Saddam, saya nak tukar. Ibu bapa dia kata, kamu gila. Kamu tahu kalau kamu buat macam itu, nyawa kami terancam, ayah kamu akan ditangkap. Kamu betulkan balik undi kamu. Maka mereka pun pergi balik ke pusat mengundi. Tuan, saya nak betulkan undi saya. Tuan kata, sebab apa? Sebab tadi saya tersilap. Saya ingat pangkah itu pangkah tempat yang tak sokong. Jadi saya pun pangkah tempat yang satu lagi. Sepatutnya saya sokong Presiden. Ketua pusat mengundi SPR, dia jawab, tak apa, tak apa, don't worry, kita dah betulkan dah tadi. Sebab tu undi dia 99%. Sudah, ini berlaku. 2 anggota SPR di Thailand lepas tukar kerajaan, didakwa, dipenjarakan. Sebab itu YB Azmin, Anthony Lok, Dr. Hatta yang mewakili kita dalam jawatan kuasa Parlimen mengenai suruhannya pilihan raya, kita minta nasihat kepada anggota SPR karena kita tidak mau hantar mereka ke penjara. Kita minta hanya mereka kerja dengan baik, jamin pilihan raya yang bebas dan adil. Dari yang pertama saya sebut tadi, soal tata kelola kerajaan. Yang kedua, perkembangan ekonomi yang juga disentuh oleh beberapa kawan kita tadi. Kita ada common agenda, kita ada buku jingga dan beberapa program yang kita harus lakukan. Dan insya Allah sudah percaya. Ingat, 2008 disebut tadi awal tadi Wakil PAS, tanpa banyak persiapan kita telah berjaya menawan 5 negeri campur Kuala Lumpur, 6 negeri. Alhamdulillah. Sekarang tanggungjawab di Selangor bukan sekadar mempertahankan. Selangor bertanggungjawab menambah kerusi negeri dan parlimen. Boleh? Saudara, gegarkan Selangor ini. Mana-mana yang nak khianati amanah perjuangan kita, nak biarkan tanah dirompak, boleh nafikan kenyataan bahawa kita kawal dan selamatkan negeri ini. Nak terima sistem yang lalu, apa tidak cukup yakin bahawa perubahan itu nyata? Tanggungjawab saudara-saudari Melayu, Cina, India, orang asli menyampaikan dan pastikan Selangor bukan sekadar dipertahankan, tetapi kita jawab dengan kekuatan yang lebih. Datuk Najib kata kita akan merampas Selangor. Dan sebenarnya kita akan tawan Selangor. Saya nak jawab, kamu boleh impikan nak tawan Selangor, kami insya Allah sampai ke Putrajaya. Tunggu ni ada tapi ada yang Urdu campur Hindi sikit.
Ya ha hutum ya kui, di antara realiti dengan impi. Mereka mimpi, kita kenyataan. Ha hutum ya kui, hakikat kon hutum bat lau dir sikit ni dur kari ho on kari bajaho. Maknanya di antara mimpi dan hakikat, tadi hakikat kon tu hakikat realiti, kita insyaAllah pertahankan realiti ya, mudah-mudahan. Dan dalam pilihan raya kita ingat kita ada Pakatan Rakyat yang mesti bekerja sebagai satu pasukan dan Barisan Nasional. Dia ada dua, satu madu, satu racun. Racun di tangan kirimu BN, madu di tangan kananmu PR. Kalau tak tahu gimana nak pilih, bahaya kita. Jadi saya harap dan doa mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita. Dan saya betul-betul yang pentingnya kita dalam keadilan PAS DAP, kita kerja sebagai satu pasukan, pertahankan Selangor. Lepas itu saudara jelajah keluar Selangor sebagai bala tentera kita. Ini saja jawapan terbaik kepada serangan UMNO. Dia boleh fitnah, dia boleh serang, dia boleh ugut, dia boleh telanjangkan kita. Rakyat akan jawab dalam pilihan raya akan datang insyaAllah. Sudah kena ingat ya. Bukan dia kontrol media, dia boleh maki kita sepanjang tahun, sepanjang hari. Dia ada kuasa memiliki media ya. Seperti mana Mubarak punya ITV3 Mesir, sekarang mereka punya ITV3 Malaysia. Tetapi percayalah ya, nyata sangat bukti-bukti yang kita lihat bahawa dengan semangat kita, dengan inner struggle of conscience, dengan keimanan kita, akhlak kita, syakhsiyah kita, insya-Allah kita bawa perubahan bagi Selangor dan bagi negara Malaysia. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.